Sila. Tuan. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan media, pertama saya minta maaf. Taklimat PDRM kepada saya itu berlanjutan dan baru saja selesai melewati masa yang kita jangka. Apapun, bersama saya hari ini adalah Timbalan Menteri Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasarah. Hari ini hari kedua melapor diri, dan juga Inspektor Jeneral Polis Tan Sri Akril serta Datuk KSU Datuk Wan Ahmad Dahlan. Hari ini adalah hari kunjungan rasmi pertama saya sejak menjawat Menteri Dalam Negeri. Taklimat yang disampaikan oleh Tan Sri IGP berkisar banyak perkara, tetapi berpaksi kepada satu isu sahaja, iaitu tugas hakiki pasukan polis untuk memastikan keselamatan dan ketenteraman awam terjaga. Dan caranya adalah dengan memperkenalkan kepada kami tentang struktur organisasi daripada di peringkat pusat sampailah peringkat negeri, daerah dan peringkat yang lebih bawah. Taklimat juga ikut menyentuh tentang keupayaan aset dan juga keperluan untuk meningkatkan keupayaan aset. Dan taklimat ikut menyentuh tentang cabaran-cabaran semasa yang dihadapi atau dipikul oleh pasukan polis. Dan pada akhir taklimat, kami juga diberi maklum tentang persiapan menghadapi banjir, khususnya dari segmen tanggungjawab pasukan polis. Kita sudah maklum, Pahang dan Kelantan sekarang sedang mengalami banjir, pelbagai agensi terlibat, tapi segmen pasukan polis itu ikut mencakupi keupayaan pasukan anggota, aset yang telah dikerah bagi menghadapi sebarang kemungkinan. Yang paling penting adalah fokus atau objektif untuk menyelamatkan nyawa dan harta benda. Jadi itu melengkapkan taklimat kami sejak jam 9.50 tadi kepada saya dan juga Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar. Jadi itu bahagian sidang media saya. Kalau ada soalan silakan. Perkenalkan diri. Ya. Ya. Betul. Persediaan banjir ni dia SOP biasa lah ya. SOP biasa. Yang pertama, mereka akan berpandukan kepada pengalaman yang lepas-lepas dari sudut keterlibatan dalam mewujudkan pusat pemindahan sementara. Ya, misal di Pahang misalnya ya, disebut tadi hampir 800 lebih pusat pemindahan berbanding 400 lebih pada musim Timur Laut yang lepas. Ya, okay? Dengan keupayaan menampung sekian jumlah orang mangsa yang terlibat contoh. Jadi berasaskan pengalaman lepas, mereka unjurkan keperluan logistik pusat pemindahan sementara yang kita anggap paling penting, iaitu poin yang pertama selepas mereka dikeluarkan, berapa mereka akan ditempatkan di situ. Jadi persiapan itu ikut menyentuh tentang keperluan mewujudkan sejumlah pusat pemindahan sementara yang dianggap munasabah untuk menampung sejumlah mangsa. Yang ini pihak polis terlibat ikut sama dengan Jawatankuasa Banjir Negeri yang membabitkan Datuk Setiausaha Kerajaan Negeri juga. Pasukan polis sendiri akan deploy aset. Ya, khususnya bot-bot penyelamat, truk, lori dan keperluan lain. Ya. Kemudian telah dikenal pasti sejumlah anggota yang akan ikut membantu. Jadi senarai checklist itu panjang, tapi itu komponen-komponen penting.
sambil mereka berada pada tahap siap siaga sepenuhnya dengan menjangkakan macam Kelantan misalnya, tumpuan sekarang adalah di sebelah Sungai Golok, sebelah kita lah, Pasir Mas dan Rantau Panjang. Tapi mengikut pengalaman lepas, taklimat sampai pada saya adalah selesai Rantau Panjang dengan Pasir Mas, air itu mesti sampai Tumpat pula. Jadi dia boleh baca pattern banjir itu, itulah pattern setiap kali monsun timur laut. Jadi persiapan mereka sekarang ni, mereka deploy kawasan ini tanpa mengabaikan satu masa nanti kalau mengikut corak banjir yang lepas, air akan sampai pula ke Tumpat. Jadi susunan mereka tu sangat mikro dari segi perencanaan menghadapi banjir. Okay. Itu tidak syak lagi, tugas hakiki pasukan polis dalam apa keadaan pun. Rebut, petir, banjir, taufan, aman sekalipun, tugas hakiki itu adalah tugas menjaga harta benda orang ramai. Ya, jadi lebih-lebih lagi kalau musim banjir, ketika rumah mangsa itu ditinggalkan, pasukan polis ikut memasukkan dalam senarai tugas mereka. Maknanya pasukan pengawasan, ya, mengawasi rondaan dan sebagainya. Itu tidak syak. Ya. Dari mana? Star. Again? Ada body cam, ya. I was made to understand by the KSU that the budget of 20 million has been approved. Now it's in the process of procurement. Hopefully there is no problem, and eventually we'll get the body cam. Okay. Okay. Ada yang lain? Ya. Ya. Okey, satu soalan pokok dulu. Adakah ianya merupakan satu keperluan? Jawapannya ya. Apakah sejumlah anggaran bajet telah dikenapasti? Jawapannya juga ya. Okey. Sudah tentu keperluan dan bajet mesti diikuti dengan proses perolehan. Proses perolehan melibatkan beberapa kementerian, khususnya Kementerian Kewangan. Jadi saya dipahamkan oleh Tan Sri KSU, mereka akan terus menyusul dengan tindakan follow up bagi memastikan bahawa ianya harus disegerakan. Kita tak ada kawalan aspek itu. Okay. Kita harap sebarang karenah yang melambatkan itu dapat kita atasi. Ada yang lain? Ya. Okey, dua perkara dari Malay Mail, ya. Satu tentang SOSMA dan disebut sejumlah orang yang telah ditahan. Saya suka mengulangi bahawa pertama, satu undang-undang yang dibuat termasuk SOSMA itu adalah undang-undang yang dibuat yang dibenarkan mengikut Perlembagaan Persekutuan. Ya, ada seksyen khas yang membenarkan kerajaan untuk mengadakannya. Baik. Selalu orang banding SOSMA dengan undang-undang pencegahan yang lain. Ya. Sedang SOSMA itu sendiri bukan undang-undang pencegahan. Ya, misalnya, SOSMA misalnya membenarkan seorang yang ditahan itu untuk berbanding kalau ISA ataupun ordinan darurat, ya, itu sehingga 60 hari. SOSMA pula adalah 28 hari. Pada akhir 28 hari cuma ada 2 syur. Bebas atau dihadap di mahkamah. Dan kalau dihadap ke mahkamah pula, dia masih boleh untuk mengambil khidmat peguam. Okay. Dalam proses itu misalnya, dalam tempoh 28 hari, kalau dia kemudiannya mengusahakan perintah habeas corpus, masih lagi proses itu boleh berjalan. Jadi saya nak ulangi bahawa, pertama, apabila satu tindakan tangkapan dibuat, sudah tentu dia berasaskan kepada maklumat risikan terhadap sesuatu kumpulan, kegiatan-kegiatan yang dibaca sebagai memberikan kemudaratan dan ancaman kepada keselamatan rakyat. Ya, jadi
asas itu menjadi asas kepada sesuatu tindakan dibuat oleh pasukan polis. Dan kalau dia diletakkan di bawah SOSMA, dia harus mengikuti seluruh proses yang dibenarkan oleh SOSMA. Jadi pada masa sekarang, proses itu semuanya dipatuhi. Ya, dan ada juga yang SOSMA yang ditangkap kemudian dilepaskan pun ada, ya, ataupun diadili di mahkamah kemudian mereka menang melalui khidmat peguam pun ada. Jadi cuba kita fokuskan bahawa tidak semua tahanan SOSMA itu berakhir dengan mereka berada di dalam penjara. Ya, sebab proses itu adalah proses yang dipatuhi. Kalau pada akhirnya mereka didakwa misalnya setelah siasatan 28 hari dan mahkamah kemudian membebaskan, pihak pasukan polis patuh dengan keputusan-keputusan itu. Tapi asas tindakannya adalah asas kepada menjaga keselamatan dan ketentaman awam kerana berasaskan kepada risikan bukti yang diperolehi, ianya mewajarkan satu tangkapan itu dibuat. Okey. Saya baru hari ke-5 masuk pejabat. Sangat tidak adil untuk mereka membuat judgement baru masuk hari ke-5. Beri peluang untuk saya dengar semua taklimat. Ya, itu respons yang pertama. Okay? Saya seorang yang sangat terbuka menerima teguran dan pandangan. Siapa yang mengenali saya, mereka akan akui itu style kepimpinan saya. Jadi saya nak menyanggah pihak apa sebut dia, Lawyer for Liberty, ya, yang dia harus tengok rekod saya yang lepas, jangan buat kesimpulan awal. Dia sendiri pun tak pernah mohon nak jumpa saya. Macam mana kata saya tak sedia terima pandangan. Okey. Jadi sekarang ini sebagai menteri yang memulakan tugas, saya dengan timbalan saya, peringkat awal tentulah munasabah untuk kami mendengar taklimat. Apakah mendengar taklimat bermaksud kami menerima sepenuhnya tanpa sebarang reservation. Ya, tentulah kami ada aspek yang akan kami bagi pandangan. Buat masa sekarang, kami dengar. Ya, kami dengar, kami interact dengan jabatan-jabatan berkenaan, termasuk Jabatan Immigration, dan akan sampai masanya di mana engagement kami yang berterusan dengan mereka ini, kami akan berikan beberapa idea penambahbaikan. Takkanlah baru hari yang ke-5 masuk pejabat, Lawyer for Liberty boleh senang-senang sebut begitu. Ya, dia kena semak sikit, ya, nyataan-nyataan dia. Okey. Itu bukan marah, cuma tegur dia. Seperti mana dia tegur saya pun boleh tegur dia. Okey. Last. Sorry. What about the IPCMC? IPCMC, Datuk Wan semalam kita bincang, bulan berapa akan buka kuasa? Bulan 6 ni akan buka kuasa. Okey. Bulan 6. Okey. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.